Persatuan India Muslim Perak teruskan tradisi agih nasi biryani percuma kepada warga Ipoh sempena Ramadan. Untuk perkembangan berita dari Perak, terus saja bersama rakan penyampai Nur Ain Abu Bakar. Silakan Ain. Baik, terima kasih. Menjelang Aidilfitri, 214 individu golongan B40 dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tualang Sekar dibantu menerusi penganjuran program Meriah Beraya Sejahtera Bersama. Esko Komunikasi Multimedia dan NGO Perak, Muhammad Azran Helmi berkata, program diadakan secara bersama Kerajaan Negeri Perak dan Pusat Khidmat Dun Tualang Sekar. Inisiatif berkenaan merupakan kesinambungan daripada program bantuan kotak makanan yang telah digerakkan sepanjang Ramadan. Kesemua penerima mendapat sumbangan tunai RM150 setiap seorang. Maknanya kita bagi voucher kepada mereka, terpulang kepada mereka. Mereka nak beli apa di dalam. Tapi ialah kebanyakannya saya lihat mungkin akan berbeli baju Melayu dan peralatan untuk menyambut Lebaran. Tapi kita tak ada sekat mana-mana keluarga kalau mereka nak beli barang lain, keperluan dan sebagainya. Kita tak sekat. Saya yang mengedarkan borang kepada mereka yang layak lah. Sebab di kampung masih ada lagi ramai yang memerlukan. Jadi kriteria yang kita pilih ni memang mengikut syarat-syarat yang ditentukan. Alhamdulillah dapatlah ringankanlah sikit beban apa semua kan, bantu anak saya anak yatim, bolehlah bantu lagi. Okey, alhamdulillah lah. Kurang-kurangnya dapat jugalah kurangkan beban warga kampung kan, yang mana yang terpilih. Kalau boleh tahun depan atau seterusnya kita buat macam itu lagi. Sempena Ramadan, Persatuan India Muslim Perak PRIM berkongsi rezeki kepada penduduk sekitar Ipoh apabila mengagihkan 7,000 bungkus nasi biryani. Ia merupakan tradisi tahunan PRIM dengan kerjasama Masjid Sultan Idris Shah II. Pengerusi PRIM Muhammad Arif Aliyah berkata, hidangan tersebut disediakan secara gotong royong oleh sukarelawan Masjid Negeri dan ahli PRIM. Proses penyediaan memasak bermula seawal 6 pagi. 24 periuk nasi biryani dimasak melibatkan 800 kg beras dan 800 ekor ayam. Ini kali pertama kita masak. Biasa kita order ke restoran. So restoran akan bersiap semua tu dia akan bawa ke sini. Tapi kali ini kita masak kat sini, ini satu cukup bagus sebab apa, ada sukarelawan dari Masjid Negeri. Jadi kita bersama-sama bermasak itu merapatkan silaturahim. Tengok dalam ada Google dah bagi tahu kan. So kita ambil lah untuk anak cucu datang sekali. Terima kasihlah, syukur alhamdulillah rezeki dari Allah. Untuk Ramadan kali ini. Saya cadangkanlah, saya menyeru kalau boleh aktiviti macam ni elok teruskan. Sampai bila-bila lah. Masyarakat orang asli antara yang menerima limpahan rezeki setiap kali menjelang Aidilfitri. Ia berikutan ada dalam kalangan mereka yang menjana pendapatan dengan menjadi pembekal buluh lemang. Namun, tidak ramai mengetahui proses mendapatkan buluh bukan mudah apabila peraih terpaksa berdepan cabaran yang menguji ketahanan mental dan fizikal. Ikuti perkongsian Fahmi Muhammad Nur. Jaminan Alang, 36 tahun dari suku kaum Temia, merupakan pembekal buluh lemang sejak 4 tahun lalu. Beliau yang menetap di Kampung Mangyis, Pos Yum, Sungai Siput sebelum ini hanya mengambil upah memotong buluh sebelum mengusahakannya secara serius. Menurutnya, aktiviti tersebut dilakukan secara berkumpulan seawal pagi dan berakhir lewat petang. Selalu kita pergi ada beberapa grup lah, kita pecah kadang. Kalau ramai lagi cepat. Kalau tak ramai macam ambil masa seminggu ke potong macam tu. Macam sehari kita target seorang tu kadang kita ikutlah permintaan yang kat luar ni. Pada macam ni dia minta 4,000 batang. Kita target seorang potong sehari 150. Macam sehari tu 2 kali potong. Macam 300 batang lah seorang potong. Tempahan paling tinggi pernah diterima setakat ini adalah 10,000 batang buluh. Sebatang buluh lemang kebiasaannya dijual pada harga di antara RM1.40 dan RM1.50 bergantung kepada saiz.
alah bisa tegal biasa. Perumpamaan tepat menggambarkan kegigihannya yang terpaksa mendaki bukit dan meredah sungai dengan jarak keseluruhan hampir 2 km untuk mendapatkan buluh yang sesuai. Macam segi kualiti buluh yang tempat saya ambil tu tadi, memang kualiti dia memang cantik lah. Sebab saya dah jual yang pelemang kat luar ni dan kata dia cepat masak. Dia jenis nipis lah, dia tak tebal. Dari segi kesegaran macam kita pergi, macam jalan ni memang jauh lah nak pergi ke tempat tu. Tapi macam bagi kita orang macam dah biasa je. Lagipun dia punya tempat tu kita senang ambil di situ je, setempat je. Seiring peredaran zaman, Jaminan berhasrat memanfaatkan penggunaan media sosial bagi menjual buluh lemang, seterusnya meningkatkan tempahan dan mengembangkan perniagaannya. Fahmi Muhammad Noor, RTM. Sekian paparan berita dari Perak, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Ain langsung dari Perak. Baik saudara, pelbagai pengisian program disediakan Kedah FM sepanjang tahun ini. Usaha itu bagi menjadikan stesen RTM itu benar-benar dekat dengan masyarakat dan memenuhi kehendak semua pendengar. Antara pengisian termasuk program bersempena Aidilfitri yang menampilkan kelainan seiring perkembangan media sosial. Program hiburan keagamaan, kerohanian dan kesenian yang disediakan bersempena Aidilfitri melibatkan semua penyampai Kedah FM. Menariknya, buat pertama kali menjelang Aidilfitri, Kedah FM turun ke lokasi berbuka puasa bersama pendengar dan peminat setia di dataran Medan Bandar dan solat tarawih di Masjid Zahir Alur Star. Jadi program akan bermula kurang lebih pada pukul 5 petang selepas solat asar. Kemudian diikuti dengan meet and greet, aktiviti-aktiviti lain. Kemudian kita akan berbuka puasa bersama-sama di dataran dan disudahi dengan solat tarawih di Masjid Zahir. So insya-Allah datang beramai-ramai sebab banyak yang telah kami susun khas untuk anda.